Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami Detect Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami Detect Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi di bulan yang agak istimewa ataupun special buat buat mereka anda luar sana yang mungkin sambut hari jadi sama dengan saya, sama dengan Ustaz Fadli. Kita happy-happy bulan ni ya. Dan bulan ni, untuk minggu ni kita ada Nana Karya. Assalamualaikum warahmatullahi. Birthday bila? April. Okay, next guest please. Semua November babies kan. Tak apalah. Kita boleh cepatkan lagi lah. Boleh. Nana Karya ni pemenang SG Mania dulu Ya, 2016. Okey, dan juga di di Katu. Di kata orang tu dinominate dalam Best Female Vocal di Asia, so-called. Asia lah. Di mana? Di Jurong. Tenggara. Di Asia, Tenggara regional lah. Indonesia, Malaysia, APM. Brunei, Singapura. Okay. Ya. Nampak je main tahu Ustaz. Boleh tak minta permintaan nyanyikan Happy Birthday untuk kita dua? Memandangkan dia April kita. Tak birthday tak apalah. Tu nanti off camera boleh. Tak boleh sekarang, boleh tak? Sebab pasal tahu sebelum kita mulakan hari ni hari Khamis kan? Hari Sabtu ni dari 2 hari Ustaznya birthday. Lagi 4 hari Ustaznya birthday, saya birthday. Nyanyikanlah. Alamak, nak nyanyi apa pula? Happy birthday. Nyanyi apa? Melayu ke orang putih ke? Orang putih tak boleh. Asal? Melayu. Tadi kita nyanyi orang putih Allah selamatkan. Tu. Okey, Allah selamatkan kita. Ramai-ramai nyanyilah. Okey, boleh. Ramai-ramai nyanyi boleh? 1, 2. Boleh Ustaz Allah selamatkan kita. Boleh lah sama-sama. Dia main apa key? House key? Jangan pakai Allen key je. Boleh. Okey. Sama-sama. Okey. Ya Allah. Okey. 1, 2, 3. Allah. Okey. Tak apalah nyanyi ni. Senang Terima kasih. Mentally tak prepare. Terima kasih. Kita nyanyi dalam hati je. Nyanyi dalam hati je. Terima kasih. Kesian Ustaz birthday tak ada orang nyanyi. Nyanyi dalam hati je. Okey, boleh. Aduh, ya Allah. Allah selamatkan kami. kita. Dah habis. Allah selamatkan kami. Amin. Allah selamatkan kami semua. Allah selamatkan kami. Baiklah Ustaz. Ada orang nyanyikan dan doakan lagi ya. Alhamdulillah. Saya percaya lagu tu mesti doa. Betul. Betul. I'm going to that route lah. So, doa untuk Ustaz dan juga Zairi. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Kata-kata kita ni satu doa Mudah-mudahan apa yang doakan awak pun dapat jugalah. Amin. Siapa yang doakan dapat dulu baru kita. Boleh. Amin. Cerita seram ni macam mana sekarang? Okey, kita mulakan cerita seram dari dulu yang pernah awak ingat masih remaja ke, zaman sekolah ke. Okay, saya punya first experience tu actually daripada yang saya ingat lah. Saya ni memang okay, saya sekolah dekat
Madrasah Al-Saghaf. Lepas tu saya baik sangat. Terlampau baik sampai ibu bapa saya make the decision to send me to Melaka duduk dengan nenek. Oh ya. Ya. Nah, duduk kat nenek. So that time I was Duduk kat nenek duduk kat rumah nenek, kat rumah Melaka nenek, dengan okay, nenek. So I continue. Saya continue my studies. Okay. Jap. Saya continue my studies dekat Melaka lah. After secondary 2 dekat Madrasah Al-Saghaf, saya transfer pergi Melaka. So umur dalam 15 tahun lah gitu. Masa kat Melaka tu memang saya ikut, saya tahu yang arwah datuk saya ni memang orang kampung selalu cari dia untuk berubat. Okay. Berubat cara Islami, bukan yang garam, lada, tak. Lada Tak, ada orang macam itu. Tak, arwah atuk saya dia tawarkan air, baca-baca, kasih orang minum atau kepala je. So kadang kat rumah kampung tu cuma kita 3 orang. Rumah batu tapi cuma kita 3 orang aja. So saya dengan arwah nenek saya dan arwah datuk saya. Kadang-kadang pukul 3 pagi, 2-3 pagi ada orang ketuk pintu. Minta arwah atuk saya tolong. So saya lah yang akan bawa air untuk dia tawarkan dia. Sebab tak ada orang dalam rumah, cuma kita bertiga je. So I see certain things lah. Boleh nampak ke macam bukan nampak. Benda ni saya rasa saya tahu pasal memang ada. Kita tak boleh nafikan pasal dorang pun makhluk. I see them as another makhluk, you know. Kita tak boleh selfish thinking yang kita ni insan kat dunia ni habis tak ada makhluk lain. Kita tak boleh fikir macam itu. That is how I was brought up lah. So I've always been brought up being aware of all this. It's just that I cannot see them. So bila saya tolong arwah atuk tu memang boleh rasa. Kadang rasa macam angin sekejap lalu, kadang suddenly macam you dengar suara sekejap, tapi sikit-sikit lah. To me macam diorang nak kasih tahu yang diorang ada. Itu je. Tapi saya juga dibesarkan tahu yang kita tak boleh komunikasi dengan diorang. Kita jangan layan diorang. Itu that is how I was brought up lah. Arwah atuk saya ni memang pendiam orang dia. Dia cuma berkata-kata bila perlu saja. So I learn by observing. So I tengok dia baikkan ada kakak-kakak yang kena rasuk lah, ada yang kena hantar barang sihir lah, disihir. Ada yang teruk lah. Ada yang teruk sampai bawa ke mati. Saya pernah nampak lah. Tapi itu first experience. So I've been brought up being very aware of this, and sometimes kita tolong macam mana pun luar, is still outside of our kemampuan. So and another thing that I learned from my arwah atuk is the best healing is when you do it yourself. The best ruqyah is when you do it yourself. So bila you jumpa orang minta ubat ni semua kan, you tak boleh harapkan dia ubat kan. You mesti solat, you mesti ubah you punya cara, you mesti puasa every Monday and Thursday. You must put in the effort yourself, baru proses ruqyah tu akan heal you. Betul tak? True. Yeah. 100%. Yes. So that's what I learned from observing my arwah atuk. Tapi kita ni yang tahu sikit-sikit pun, kita tak immune. You see? Kita pun kadang, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disihir, dia tak tahu. You know, so apa lagi kita ni manusia biasa. So kadang tolong orang pun kita tetap tak immune to it. So there was a few occasion jugalah yang, tapi saya tak pernah kena teruk lah. Tak ada sampai meracau apa-apa. Sebab dia sebab kita somehow mungkin kita lupa nak solat, terlupa benda-benda yang selalu kita zikir. Saya suka zikir. Saya suka sangat zikir. So jadi bila kadang seminggu 2 tak buat, tak terlintas langsung, tu semua kita tak sadar tau. Benda-benda tu nak dekat. So that is how I feel yang kita boleh tahulah. Habis itu yang masa ada satu kali tu saya ikut arwah atuk, rumah bapa rumah je sebelah.
arwah atuk saya sampai kena tampar. Dengan orang kena meracau. Saya tak dibenarkan naik, saya boleh tengok daripada bawah je. Wanita yang kena rasuk tu tampar arwah atuk saya. Saya pernah nampak benda ni semua. So memang dah kira kita dah dibesarkan, dah ready dengan benda ni. Tapi still macam mana you ready pun ada kalanya you macam tak nampak. Dia bukan tunjukkan tak, tapi you boleh rasa diorang punya energy. And bila yang kafir, energy diorang pun lain macam, you boleh rasa. Yang Islam, yang baik punya pun you boleh rasa. You won't feel intimidated. You rasa tapi you tak intimidated. Tapi bila yang kafir punya you boleh rasa. You just can tell. I don't know how to explain lah. So sekarang rasa okey? Sekarang okey, alhamdulillah. Saya tak segan dengan benda-benda ni. Wow. Boleh jadi Ustaz punya assistant. bukan sombong lah, tapi macam saya cakap, saya punya style simple. Saya tak kacau. Kau jangan kacau. Betul. Gitu. Maka kalau kau ada kat situ, kau ada lah. Aku tak kacau kau punya space. Go and do it. Macam itulah. That's how I think about it lah. Because dah nampak. Kita bukan dah nampak benda tu, dah tahu proses dia macam mana. Dah terdedah daripada kecil. Tapi ada sekali tu, itu time kecil lah. Lepas tu jadi penyanyi kelab. Kan? Jadi saya penyanyi kelab tu memang saya tak lupa solat, lupa zikir dululah, zaman jahiliah orang kata kan. Tapi ada few occasion lah, kira especially yang kafe diorang jin kafe ni, diorang nak tunjukkan diorangnya kekuasaan kadang. Ada satu, ni bukan saya seorang je, time rehearsal tau, rehearsal practice pukul 4 petang, 4:30 petang kita lagi practice lah. Saya ingat lagi lagu apa, Owner of a Lonely Heart tahu? Tak tahu. Tak tahu. Kita nasyid. Owner of a Lonely Heart lagu tu lah, it's a rock song lah, you know, Owner of a Lonely Heart. So kita lagi practice lagu tu, satu band. So dia ada banyak attack lagu tu. Attack means macam ada macam ada punya break process dia. The star. Macam itu lah. Ada the star. Kan dia dulu sikit the star. Ku terpaut the star. Okay, betul? Okay, ya gitulah. Seram apa yang nanti orang marah. Kenalah selit-selit jadi tak boring. So, yalah, itu lagu Owner of a Lonely Heart tu, kita praktis, saya dalam band ada 7 orang. Alright. So, penyanyi 3 orang, musician 4 orang. Kita praktis, semua atas stage. Owner of a Lonely Heart. Semua off. Lampu off, sound off, blackout, totally electricity. In the afternoon lah. Pasal bila kita rehearse tu, kita kena buka lampu, kita kena on equipment semua. Tempat tu memang kotor lah. Memang saya sendiri tahu tempat tu memang tepat club, you know, club kan. Tempat dia dah lama. So memang saya tahulah ada anasir-anasir yang kurang baik kat situ kan. So saya rasa, tapi macam kelakar lah kat luar, in the shopping center, lampu semua on, masih boleh dengar lampu on, boleh nampak daripada luar, tapi cuma club kita je yang blackout and all that. So saya tanyalah staff, tengok checkkan electricity. Everything is fine. It's just lights off, sound off. Jadi saya fikir, alamak, mungkin ada yang tak happy kita rehearsal siang-siang ni lah. Pasal tempat tu alive at night. Kita rehearsal petang-petang. So mungkin ada yang tidur katnya. Tak tahulah, mungkin tak happy ke apa kan. Jadi saya cakap, I don't want to believe in these things, but I believe that like even here, we are not alone. There's always something sharing with us, whether good or bad, kita tak tahulah. So same, kat club tu terfikir benda tu. So saya cakap, okay lah, dekat stage tu dengan mikrofon, I say in front of my band members semua, on the microphone, tak ada on tau, mikrofon tak on, tapi I just use the microphone and just say, okay lah, kita kat sini nak cari makan. Kita kat sini cari makan, ni kerja, tugas. Minta maaf kalau kita ganggu, tapi pinjamlah sekejap space ni, kasih kita practice lah. So my boys, my band members were all there, kasih kita practice lah, 2-3 lagu je. Everything on balik lah. My band members semua dah macam itu tak, macam tu, you know. But it does happen. It did. I don't know why it made me do that. I just do it. I just say, tak maaf lah kalau kita ganggu.
Aku bukan nak kacau tempat kau, tapi ni memang aku cari makan juga. So kau pun tahu lah, sometimes I just talk like a friend. Right. So Ustaz, macam mana kalau kita ke macam ni, boleh tak kita macam just cakap gitu je? Boleh, tak ada kan? masalah. Yes. True. And it's always good to macam gitu instead of macam maki-maki. Yes, betul. Sebab pernah saya share juga, time tu saya tolong kawan ambil gambar kan. Kita kat Changi Hospital. Kan dah tak ada masuk kan. Kita masuk, lepas tu terus tu was morning 11 gitulah. Sikit kita sana ambil flash tiba-tiba tak on. Komputer pun tak boleh tu tau. Padahal dah ambil few tau. Sikit tiba saja je cakap, okey lah, sorry lah, cakap kita sama biasa. Sorry, kasihlah kita lagi few shots, after that kita belah. On. Yes. Lepas tu kita nak banyak lagi kan, kita matikan balik. Ya okey. Kita ni pun melampau, minta sikit. Lepas tu naik tu. So kita balik lah. I tak cakap macam sekejap dia. I just cakap, you know what, kita cari makan kat sini. Mana kita cari makan kat sini, kasih kita space lah. Tolong lah. Macam itu. So then it went on lah. And then my band members semua macam terperanjat lah, because they don't macam address the situation like that. So I decided to just do it. And I did it in front of everyone. And pop, suddenly dengan sound, dengan lampu semua on balik. Dapat complete lah rehearsal semua. Dapat complete lah. Tapi after that, I make sure to thank. Walaupun kita tak just thanks aku just say to myself, but I mean it to that person lah. Thanks lah. Tu je lah, terima kasih. Macam mana pun mungkin kita tak bukan sama makhluk, tapi I appreciate lah yang kau tak kacau aku. I have to, I don't know sama, I would love to be treated the way I want. I mean, I expect the same. So daripada manusia, daripada apa-apa makhluk. So I decided to just thanks tak kacau. Terus sama-sama cek makan. Macam itulah je like that. Itu yang happen depan orang ramai lah, depan my band members semua. And then sorry So Ustaz, kalau macam selain daripada nyanyi macam gini, tapi kalau orang kat rumah pun macam ada macam gini juga, situasi macam gini, kalau terjadi tiba lampu, kat rumah kita mati, padahal semua okey. Mesti ada gangguan kan. Jadi apa yang diorang kita semua kena nak buat? Kira first kali memang kalau baca ayat kursi, baca ayat kursi seperti biasa. So selalu dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Kemudian yang kedua, boleh ajak bincang seperti tadi tu. Tapi kita kena faham bahawasanya kita ni adalah kita semua adalah anak-anak raja. Yang di mana raja jin adalah siapa? Nabi Sulaiman. Daripada kalangan manusia. Jadi mereka kena faham, mereka kena tahu bahawasanya kita adalah anak-anak raja. So they have to treat us also well. Dan jangan kacau. So apa yang kita kena buat, kita ingatkan. Ingatkan mereka bahawasanya jangan kacau kita, sebagaimana mereka telah bersepakat, mereka telah berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. So kalau kacau kita, mana kacau Nabi Sulaiman juga, gitu istilahnya. Dan satu lagi, kalau boleh, itulah, ambil je botol tu, spray. Spray, sapu-sapu dah settle. InsyaAllah. So I believe that also, because yang saya belajar pun ada cakap yang manusia macam mana dengan jin ke makhluk apa kan, darjat kita adalah yang atas. So kita nak kena ingatkan orang yang kita ni atas, kita tak kacau, jangan. Tapi terus terang kan, saya cakap kalau yang mencari tu kadang kena tu saya tak boleh cakap banyak lah. Sama. Sebab kebanyakan orang nak tengok pasal curious kan, semua kan, tapi tak perlulah. Tak perlu, sebab you don't macam nak cakap kita punya lain lah, kita dimensi kita lain-lain, and it's kita punya kekuatan pun lain, kita punya kelemahan pun lain. So kita tak tahu, jangan cek pasal. Jangan cek pasal. So tapi you have to know that darjat you tinggi daripada orang. So nak kena make sure that they know who's the boss. Like that. Kena tegas, tapi jangan kurang ajar lah. Pasal kurang ajar nanti mesti mengamuk juga. Benda tu ada perasaan juga. Dia makhluk, sama macam binatang juga ada perasaan. So I prefer to think like that. I treat animals, humans, makhluk semua sama. I believe like that lah. For me lah. Tu habis tu kat club Tu kat club. Sekarang ada satu occasion dekat Clementi, Jalan Lempeng tau.
Tak pernah dengar. Jalan Lempeng lah. Lempeng, Dia kira Dia Clementi. macam kalau Dia rumah-rumah landed, rumah-rumah kondo kat dalam Jalan Lempeng tu dalam ada longkang besar kat tepi lah. So that time dah lama lah ni saya duduk dengan ada orang tua kat sebelah. Orang tua ni kira macam nak cakap bekas ibu mertua saya lah. Okey. Saya duduk menunggu kereta datang. So lambat lah kita duduk kat luar pasal nak balik. So ibu temankan saya kat luar lah. So dah malam, dah gelap, dah lepas pukul 11 malam. So tapi rumah dia kat sini je. Kita tunggu kat luar untuk kereta naik daripada kapak basement naik. Okey. Untuk keluar lah. So I think yang drive tu kira sibuk berbual dengan saudara dia ke apa kat bawah. It take a while tau. So me and my ibu was duduk nak dekat setengah jam, almost to 40 minutes waiting. So during waiting ni kita duduk kat tangga depan ni facing the longkang besar. Ni longkang besar kat Jalan Lempeng. Ada playground kat sini, ada pokok besar kat sini. Pokok-pokok lah semua hitam. Semua hutan lah. Basically surrounded by trees. But I think dah tak ada lagi lah sekarang. That time lah in 2010 ke 2009 like that. So masih ada pokok besar-besar. So I was duduk berbual. Duduk, my ibu talking. I was listening orang tuanya berbual. Sekali mata terpandang kat atas pokok tu. Nampak ada kain putih. Saya nampak putih. And I'm the kind of thinking maybe kain lah. Sebab saya tak suka fikir terus benda ni. So kain. Tapi bila tengok kain, lepas tu berbual dengan my ibu lah. So I tengok balik, sini tak ada rumah flat. Ni semua landed kondo yang bahasa 3-4 tingkat punya. Tak ada flat this surrounding area. So macam mana ada kain? So terpandang balik kat atas macam apa kain tu You know dia punya kain hanging on tree. Biasanya kan kita nak swing kaki gini kan. Ni tak, dia swing gini. Oh, kanan kiri pula. Bukan depan belakang Aku nampak dah cakap. And my only concern, I wasn't even scared. You know what I did? Aku cakap kau jangan sampai orang tua ni terpandang kau kena heart attack apa, memang aku cari kau sampai lubang cacing. That is the first thing I said in my heart. Because I don't know why. Because there's an old woman in front of beside me. My only concern is that. But I was geram. Perasaan the first thing, I'm not even scared. I was very angry. I was like, ni kalau ibu nampak dia heart attack kat sini, memang aku cari kau sampai lubang cacing. In my heart I will keep saying that, you know. Terus stop. Dia stop. Jadi macam kain balik. Lepas tu I message my friend suruh, naik cepat lah, jangan bermasa. Kesian lah, orang nak kena masuk lah, orang tua. Dia temankan pasal dia ingat, yalah dah malam kan. Tapi bila sampai rumah, fikir apa sih tu? You know? Macam dia punya efek tu macam apa sih tu? Kan? Tak perlu sih benda tu. You know, I will tak perlu, tapi dada macam yalah mestilah. Because it was very rude lah. To me, kurang ajar lah kau buat macam ni. Buatlah benda lain ke kan? Ustaz pernah nampak macam tu? Kain putih kat kayu gitu. Aku ingat kain biasa. Dan I was thinking, mana ada flat kat sini? Macam tak tahu kenapa boleh terfikir macam itu. Ni semua landed, macam mana kain tu boleh terbang. Macam kalau orang kan jemuran kan boleh jatuh. Ni tak ada landed, tak ada kiri, flat, tak ada apa. Angin, tak ada apa. Ada kain kat situ. So I just tengok balik terus dia macam tak ada muka, tak ada apa. Just macam kain, macam tersangkut macam kat ranting gitu. Gini. Kau tak macam shock ke if you see something like that right in front of you? But my only concern, I was shocked at first, but my only concern is kalau orang tua ni nampak terperanjat, apa-apa jadi kat dia, memang aku cari kau. I was so bloody angry. Tapi bila sampai rumah fikir balik, dia gangsternya aku. Tak perlu, macam tapi tak perlulah. Tak perlu. So dah memang tugasan jin ni semua untuk ganggu iman kita. Yes. So tu je lah. Tapi bila I ulang berkali-kali tu, dia stop. Yelah, walaupun dia jauh dia dengar apa, dia tahu kan kita punya dalaman. I don't even say it, you know. I don't even say it because ada ibu kat sebelah tak. Kalau aku cakap mesti ibu macam apa nak kan. Sebab dia cakap memang tahu kan, jin tahu kan. It's a communicating thing, I think. Kadang daripada vibe and also daripada apa yang you fikirkan. I just remembered I was very angry, and I think that anger emanates. I guess I was very angry. I was to the point clenching my fist. Tahan marah pasal because my ibu is quite weak.
Yalah. I cannot just imagine dia tengok. Itu je. Kalau dia tengok, I rasa mesti dia macam berpeluk terperanjat ke. And orang tua it's, you know, I tak tahu kan. My only concern is jangan orang tua ni nampak. Tu kirakan nampak Nampak ada tak straight. nampak lain yang lagi worse than that? Okay, actually Time nyanyi kat club jadi macam gitu. Ada tak tempat tapi tempat tak lain? nampak lah. Yang nampak tu lah. Ya, tapi kalau dalam mimpi je lah. Dalam mimpi nampak macam manusia seram lah. Manusia tapi nampak macam manusia seram lah. Tapi I don't know, I think it's just me. I'm very macam mana cakap, I think orang yang tak kenal Nana mungkin fikir Nana macam macam faham. Tapi memang sebenarnya kalau orang yang betul kenal Nana, my family members and all that, diorang tahu Nana memang garang. Even dalam mimpi pun apa garang juga. I fight. Tegas. Saya memang tegas orangnya. Even in among my siblings and my parents also they know. My mom, dia cakap Hasanah ni berani sangat. Terlampau berani. My mom always say that. So, Nana kalau misalnya dengar orang ketuk pintu, I will go to the door and open. Orang kat tingkap begini, I will go to the window and open. I'm not the kind tak ada, I'm not the kind. Kalau Pernah nampak kerik kat tingkap semua? kerik kat Melaka, kat Melaka. dekat dinding. Nanti I will open lah, tengok. I'm that sort. I'm Selamat tak that sort. Tapi that's why I believe, because whenever I nampak rasa benda-benda gini, I will go and find. Diorang tak kacau Nana. Yalah. Tapi makhluk yang paling jahat ialah makhluk yang dihantar oleh orang lain. Itu makhluk yang paling jahat. Yalah. Sebenarnya yang jahat bukan makhluk, manusia. Saya pernah kena 3 bulan tak boleh kerja. Kena macam mana tu? Kenalah orang hantar. Tak tahulah, saya pun tak tahu disihir. Sampai abah saya tawarkan air, 3 bulan tak boleh kerja. Sampai maghrib je demam panas. Tak boleh pergi kerja. CMC je. Tak boleh nyanyi. Sakit je Tu tahun 2006 lah gitu. Time Singapore, fresh out of Singapore tu. Itu part saya tak sadar pun disihir. Ni cerita ada gross sikit lah, tapi boleh share tak? Boleh. Share. Cerita lah. Memang kita nak benda-benda macam ni, nak dengar. Saya memang macam mana, bukan sombong, bukan apa. Memang macam I'm exposed since young. So takut dengan benda ni memang saya tak takut sebab saya tahu dia makhluk juga. Right. So yang bagusnya Nana, orang macam Nana Karya ni, dia macam dah disiapkan, dipersiapkan untuk jadi orang yang berani, mungkin terdedah pada benda-benda gini. So macam slowly nampak, okey, faham. Nasihat daripada arwah datuk, arwah nenek. So macam kita dah tahu mana kedudukan kita macam mana. So sekarang pula terbalik. Zaman moden ni, kalau anak tak nak masuk rumah, nanti nampak puntian, nanti nampak apa, jangan takut-takutkan orang. Betul. Sampai besar pun orang tu takut. Betul. I agree. So I feel that maybe cara untuk didik anak tu penting. Jangan nak kena tahu yang benda ni memang ada. Dalam Quran dah cakap. Who are we to defy that, you know? Memang ada. Tak payah nak cari, dia memang ada. Tapi kita nak kena treat them as makhluk lah. Sama macam mana you nak hormat, diorang hormat kita pun nak kena hormat diorang. Sama macam binatang juga. I feel it's just like that. It's basic common sense, right? So that's why I don't know. Sometimes I buat macam ini kadang dengan my friends. Diorang ingat Nana macam faham. But I bukan, because I really believe in that. So bila Nana kena sihir tu, Nana tak terfikir Nana kena sihir. Nana tak terfikir pun, because I feel like ni mesti sakit apasal aku penat ke, you know. Cuma orang lain yang nampak my dad, my own dad. Bukan nampak lah, my macam own dad rasa. Dia tawarkan air and dia suruh balik rumah minum, buka ayat-ayat Quran kat rumah. And I just, bila dia cakap gitu, that time saya memang tak tinggal dengan parents lah. Saya memang daripada umur 18 tahun memang dah duduk sendiri. Saya memang sewa rumah, duduk sendiri. So masa 3 bulan tu sakit, tak boleh kerja, lepas maghrib je demam, and I work at night. So how am I supposed to go to work? So almost 3 months tau I affected.
Just imagine I cannot go to work and it's really bad for my reputation in the clubs as well. You know. So I tinggal dekat Holland Village. So I decided to balik rumah mak abah. Duduk sakit kan. Tak ada orang nak jaga kat rumah, might as well I balik rumah mak abah. Duduk rumah mak abah, kasih mak pampered lah sekejap. Rasa macam nak sedap kena pampered lah. Sekali bila abah balik daripada datang abah kerja, abah driver. Okey, bila abah balik daripada kerja, abah balik rumah tengok saya demam panas menggigil tinggi. Tanya asal tak kerja semua. Lepas abah tengok, cakap okey, solat maghrib, dia tawarkan air, kita akan minum ni. Habis dia suruh tidur rumah mak bapak lah, rumah bedok lah, rumah mak abah. Tapi I say I want to go home. I don't want to see it. Itu pun another indicator tau. Actually another indicator juga. Cuma masa tu saya tak terfikir lah. Bila tengok balik, reflect balik, you boleh tahulah tu another indicator. Because I tak kerja, I nak dimanjakan, I balik rumah. Lepas tu I tak nak tidur sana. Why? Because house is very cool. You know, the house is, that's another indicator. Abah suruh tidur, abah cakap asal tak tidur, dah sakit macam ni nak balik. Macam itu lah. Saya kata nak balik rumah tak ada orang. Macam itu. Sekali abah cakap bawa air ni, minum, balik. Sampai rumah, buka Al-Baqarah. Ayat kursi kat dalam Al-Baqarah kan. Cakap okay. And I could do it myself. I could have done it myself, but I was penat, sakit, tak boleh. Macam ikutkan sangat perasaan sakit. Bila pergi balik, orang yang lumpuh pun boleh solat, apa lagi orang yang demam. You know. So macam benda-benda ni semua you reflect after. Tapi bila sampai rumah tak boleh solat lah, tak, macam lemah sangat lah. Tapi paksa diri, I don't know, some sort dalam paksa diri, buka lah ayat Quran daripada komputer, iTunes. Al-Baqarah play. Habis sambil-sambil ni duduk tengok temenung gini gitu lah. Temenung minum air, kita minum air yang abah tawarkan kat rumah. That time me and my ex-husband. So kat rumah. So duduk minum ayat Baqarah, wa huwal aliyyul azim daripada ayat kursi kan. Ayat kursi tu bila saya dah hafal daripada kecil, tak teringat nak baca langsung. So bila bila dengar ayat tu keluar dekat laptop, dekat komputer, bacalah sekali, start Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dah dia baca last wa huwal aliyyul azim. Terus rasa nak terbuang air besar. Okay. Rasa betul, immediately just come like that. Nak terbuang air besar. Alamak, keluar kabut lah pergi toilet. My ex-husband dah macam, Afsal. Macam itu tau. Terus lari lah. Ni gross sikit tapi jadi lah. That time 2008 that time, rumah old school lah, Holland Village, yang kita tak renovate, toilet masih cangkung lagi lah. So lepas lah. Itu apa keluar daripada najis tak? Cacing. Bukan. Paku. Belalang kali hitam. Belalang digging out of my shit. Masih hidup lagi Hidup lagi. Depan mata, ya Allah, subhanallah, saya macam ya apa sih ni? Terpekik dalam toilet, terlari terkejar. Flush. Seko je lah. Seko, tapi like this the size. Can you imagine that thing in your body? It's gross, but I don't know how to explain. I shouted, and then after that I flush. You know, trauma sekejap. So after that dah rasa better. Immediately rasa better. Immediately. Lepas tu saya solat. Saya solat, saya zikir. Cakap, ya Allah, apa ni? Apa aku dah buat dengan orang? And my first thought, apa aku dah buat dengan orang sampai orang sanggup buat aku macam ini? Because you don't know. Because as you know, saya tegas. Saya ni laser kadang. Tapi I'm never rude tau. But sometimes you lupa yang you cakap direct, orang tak boleh terima. But I'm never rude. I'm just very direct. Because I feel that people should be honest. You know, tapi kadang kita lupa yang tak semua orang macam kita. You see? So maybe ada salah cakap ke. Mungkin orang cemburu, dia nak job nyanyi kat club tu. Wallahu alam bisawab. Saya tak nak go there. I do not want to think like that. But sedih lah that orang sanggup resort to this kind of thing. Tapi pada saya, alhamdulillah saya tak mudarat. Tak mudarat, masih boleh menyanyi. Alhamdulillah rezeki lebih murah, dipermudahkan lagi. Saya maafkan lah orang tu. Yalah. Terus terang ni saya cakap, saya maafkan lah. Sebab
tak nak lah nanti kat Padang Mahsyar kau datang cari aku. Leceh. I just feel like that, leceh. Tapi I hope that person reflect lah, kalau tak, I mean if janganlah. I don't know how to say. Janganlah. Ni jangan. Kalau nafsu dah mengawal diri, dia tak fikir apa-apa pun. Halal, haram, dosa pun dia tak fikir. Kita pun pernah jahil Nafsu. Bila fikiran dah kuasa hati, habislah. Ustaz, ada apa-apa nak tambah? Macam enjoy dengan cerita tadi. Dengarkan saja. Dah cukup bagus lah tadi. Mostly banyak nasihat daripada Hajar, daripada Hajar. Sebetulnya banyak nasihat yang baik. InsyaAllah. Dah Hajar? Belum. Umrah belum. Hajah kecil lah orang cakap. Hajah kecil. Alhamdulillah. Hajah juga. Alhamdulillah banyak nasihat-nasihat. Memang betul. Nak tambah pun semua dah cakap. Betul lah. Saya bukan macam saya lah. Saya rasa kadang macam takut nak share benda-benda gini. Tapi sebab lagi sekali wanita. I feel tak semua orang boleh tapi ada wanita yang betul-betul kuat. Jadi saya alhamdulillah lah, mak saya selalu cakap Hasanah ni terlampau berani, but it's really true. I am the kind of girl who boleh masuk hutan dengan torchlight. I dare to do those things, you see. So sebab I believe that if I tak kacau, diorang tak kacau. Tapi kalau diorang kacau, takdir Allah dah izinkan, terima. Macam itu. My principle is just like that. Kalau dah jadi, Allah takdirkan lah, Allah dah kasih. Jadi kita kalau dah tahu, kita usaha, ikhtiar. Kalau mudarat, lagi satu saya belajar daripada arwah Atuk, betul kita dah ikhtiar, kita dah cuba, tapi tetap mudarat. Tu maknanya memang kita punya masa dah nak sampai lah. So Allah dah izinkan nak jadi tu. Kalau kita mudarat dan meninggal bila disihir macam itu, maknanya kita boleh digolongkan syahid lah. So that's a blessing, isn't it? True. So I look at it like that lah. Kalau aku kena buat sampai mati pun, aku beruntung. Macam itulah. My mindset is like that. It's good. And also kalau bila kena buat tu, dia bagi satu peringatan untuk kita yang dah lupa buat amalan. So, Betul. Baru sikit jentik je. That's right. That's why the first thing bila I sadar yang I kena sihir, the first thing cakap, apa aku dah buat dan cakap dengan orang sampai orang sanggup buat aku macam ni. That is the first thing that I think of to myself. So my whole concept is before you point others, you look at yourself first. So I keep thinking maybe aku nak kena jaga mulut aku sikit. I keep thinking like that. Sebab kita tak tahu siapa, mungkin kawan rapat, mungkin family members kita dah terkasar bahasa dia tak boleh terima. Mungkin we don't know, but I don't want to point fingers lah. I rather look at myself. Kan? Tak perlu. Dari cerita seram ke cerita sihir menyihir, ada tak cerita yang bahasa macam seram gila walaupun dah macam berani gini, nampak macam terus terkejut sikit lah kira. Yang pada saya yang terkejut tu yang kain tu lah. Pasal dia betul-betul macam distance dia macam ni, lepas tu dekat situ. Tu je. So macam depan lah suddenly. You just tengok macam itu tersentak sekejap lah. Dia tak nampak kaki lah. Tak nampak kaki. Dia kain, dia macam kain. Lepas tu macam ada gini. Gitu-gitu lah kan. Kiri kanan gitulah. Kalau aku terperanjat macam itu. Tapi memang saya melata orangnya. So it's not a secret lah kan. I don't know you melata. YouTube video beratus ribu view pasal aku melata main drum. I don't know you melata. It's an open secret, man. Tak tahu. Dah bertahun ya. Tapi dah itu je. Taklah melata sampai aku nak balik, tak adalah. Aku nak balik. Dia macam asam nak balik. Dia dah asam lah Ustaz. tak. Macam gitu taklah sampai macam tu. Just melata aje. Yang nyanyi kat studio ada tak? Rasa-rasa ke yang sampai sekarang macam tak nak cerita kat orang? Time competition ke apa-apa ke? Saya rasa mungkin ada, especially macam overseas. Macam APM Jakarta. Mesti ada lah. Cuma I think I'm a boring person when it comes to this because macam
as I said, I'm Tak nampak dia Tak ini. saya Dia kalau berani. tak kisah, kalau rasa nampak pun saya akan treat macam you are just another makhluk. Kalau dia depan muka buruk macam mana pun cakap, aku tak kacau kau. Simple, aku tak kacau kau. Apa kau nak buat, kau buat lah. Okay, apa jadi? Jangan kacau aku lah. Apa jadi Dah. kat Jakarta? Ha? Apa jadi kat Jakarta? Makan basi lah. Adalah macam-macam. Dekat KL pun sama masa saya ada bisnes dengan Sufi. Sufi Rashid tu kan. Saya ada kan buka The Tulang Merah dengan dia. Kedai. Itu pun satu. Tapi tak nampak lah. Dalam CCTV, kita punya CCTV ada macam smoke going around the shop. Habis tulang kita kan The Tulang Merah, memang kita bawa tulang merah pergi KL. So tulang tu kita dah rebus. Kita memang rebus overnight untuk masak besok punya. Overnight memang nak kasih lembut kan. So we leave it there lah. Lembut. So it should be fresh lah kan. Rebus sampai pagi, satu kedai bau busuk. Tulang rosak. Benda tu semua dah go through lah. Tetapi nampak kat CCTV, saya kat Singapore nampak yang smoke tu. Kesian, my cook was very scared. My that time my former cook, he was very scared. He kemas, dia lock the door dia balik. Kesian, dia takut sangat. So I was just monitoring kan. Tak nampak benda, cuma nampak asap ini hijau. Sejak kat sini, kejap kat sini, like that lah. Yang cakap pasal you punya pekerja takut tu dah diceritakan? Apa yang dia nampak yang buat dia takut? Yang mana? Tu dia tak ada cerita lah. Dia cuma takut dia balik, dia macam dia rasa tak sedap, dia takut, lepas dia balik. Some people lemah semangat. Diorang rasa je, tapi pada saya lebih baik dia gerak lah. Kalau dia rasa tak sedap, lebih baik dia gerak. Sebab kalau kadang macam mungkin I terkena berani sangat. Kadang macam manusia sama, kau berani sangat, aku macam rasa tercabar. Makhluk lain pun rasa macam itu kadang. Saya bukan mencabar, tapi saya tak mencabar, tapi mereka boleh rasa tercabar sebab saya terlampau berani. Macam manusia, kau yang feeling padahal tak ada apa-apa. Precisely lah. Kalau manusia boleh assume, makhluk semua boleh assume. Sama, binatang pun sama. So I always have this level of thinking yang macam semua sama. Everything is the same. So if you have to treat people or other things as much as you want to be treated. So tapi kadang kita ni semua daif. Jadi kita tak sadar yang sometimes kita cakap salah. Kita tak sadar. Kita tak masuk apa-apa lah kan. Tapi kadang orang rasa tercabar lah. Dia tercabar mesti nak lawan balik apa. Walaupun kita tak ada apa-apa. So ni semua out of our hands lah basically. Allah dah izinkan. Terima je lah. So ada tak macam pergi holiday ada macam gangguan? Ada jugalah. Apa? Cerita. Tidur kat dalam hotel banyak. Memang cerita dia macam ni tau, macam ada orang tengok seram-seram kan, tapi kadang-kadang Nana punya cerita dia berani, dia cerita pasal seram, tapi orang yang dengar tu penerimaan tu lain. Ya, correct tu. So boleh macam mana cerita yang pada you not nothing. Saya dengan suami saya lah. Saya dengan suami saya dekat hotel lah. Holiday kan, hotel. Habis pintu toilet gedebang. Boom. Saya tersadar. Suami saya tak sadar. Cakap, apa sih toilet? Pintu tak tutup lah toilet. Dia macam boom. And aircon kan. Mana ada angin aircon. Masa dia ni macam hotel. I know that hotel ada yang bunuh diri punya case. Yes, ada. Boleh Google. Go Google. Ada a few suicide lah kat sana. So I tak tahulah. I can't remember which floor. So the suicide was in the toilet. Yang you duduk tu? I don't know. Okay. But the suicide yang I tahu yang ada suicide dekat hotel tu memang it's done in the toilet. So lagi tidur ni, me and my husband tidur, bunyi toilet dia kuat gedebang tu. And it's, there's no wind yang boleh masuk, tak ada. So macam apa sini? So me being me, go up, tengok tutup balik. Kau nak gedebung sangat kan? Aku tutup pintu ni. That's how I do. Aku tutup. Jangan kacau lah orang nak tidur. And I see my husband sleeping soundly tau. And then after that, tengok bila I datang balik kat tilam, he's not sleeping soundly, he was sweating. Ini. Tapi tidur lah, tapi berpeluh. My husband. And then I was, dia terus bangun. Ada benda empat Ada gitu. Saya cakap, apa sih? You tak dengar ke? You tak dengar ada bunyi ke? Tak ada. I just cannot wake up. I was trying to call for you.
but I cannot move I was trying to call for you. Terus berpeluh, tapi kita nampak dia macam tidur, berpeluh. Cakap Masya Allah, nasib baik aku pegang dia gitu. Terus dia gitu. Wah, kill two birds with one stone lah. Ya. I don't know I think it's just I'm blessed I see in that way. Bagus. So I pegang gitu, I cakap, asal tak tahu lama tau I macam ni, tak boleh nafas like that. He was so panic. So I just relaxkan dia, zikir, kasih dia minum air putih, like that lah. Satu lagi. Terus tak nak duduk lagi. Masih nak sebut lah. Blip. Nanti semua kat di sana. Ni satu yang nak tanya, banyak-banyak kita kalau orang cerita seseram ni, kalau satu nampak perasaan something bangun, nanti yang another person, adik-beradik ke partner ke, mesti tidur, mesti macam Yes. apa macam itu, selalu sama macam itu dia pattern dia. Yeah. Adakah memang dia macam buat khusus macam ada something power macam kita je, yang lain semua dia macam kau tidur? Tak tahu. Kita tak tahu macam mana diorang work Tak lah. tahu lah. Ya. I fikir satu je, Allah dah izinkan, jadilah. Yalah, Kun fayakun apa. Allah dah cakap macam Jadi tu. ujian dia kat kita, bukan kat orang tu lah. Betul. Ujian dia kat kita. Yes. Okay. So, I pergi toilet, tutup pintu. Jangan kacau orang nak tidur. So, dia tengok, asal lagi aku berpeluh ni. Lagi tidur tapi berpeluh. Ada macam mimpi macam-macam lah. I fight dalam mimpi. Kau nak macam Street Fighter lah. Fight, baca ayat kursi gini pun air ternaik dalam mimpi lah. Wow. Bangun, tilam semua basah. Berpeluh. Berpeluh. Bukan ngompol. Berpeluh. Berpeluh. Tapi tak tahu pasal. Dalam mimpi. So bila ayah, serius dalam Cundi mimpi. Cundi lah ni. When I wake up, I laugh, you know. But then I say, apa basah Berpeluh berpeluh. Serius. Even I laugh at my own dream because I feel like macam ada benda nak masuk rumah. Habis lepas tu that time my house near swimming pool lah. Jadi boleh nampak lah swimming pool tu. Aku macam baca ayat kursi. I'm very big on ayat kursi dengan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ni paling kuat sekali. Pendinding paling kuat yang I believe on. I always so bila I baca tu gini ada dalam mimpi lah. Ni dalam mimpi. Jangan ketawalah korang. Because I myself find it funny. I myself find it funny because but I was exposed since young that air tu elemen yang kuat dalam Islam. So I cakap nampak air swimming pool kan, macam ambil air tu macam ni, jangan masuk rumah ni rumah aku, kau tak diundang, macam itu dalam mimpi lah. The dialogue is very kasar lah, but no maki lah. Macam kasar in a sense, very tegas, very firm. Berambus kau berambus, kau jangan masuk, macam itu lah. Tapi tak ada maki lah. So jangan masuk ni rumah aku tak undang kau dalam rumah ni, kenapa kau pandai-pandai nak masuk, macam gitulah, that kind of dialogue. Then I throw the water kat dia, macam air yang tak tu buang macam itu. Sampai terbangun tak apa mimpi, tengok basahnya tilam berpeluh. Macam itu lah, benda-benda tu semua kira. Tapi kita tak herannya berapa banyak peluh tu sampai basah tilam. Itulah. So in my mind cakap ada yang nak kacau lagi. Ada yang try hantar lagi tapi tak dapat. So sometimes lah saya say mungkin ruqyah yang paling kuat is yourself. You sendiri. You sendiri nak kena tahu. Bukan tahu lah, nak kena kita tahulah solat bertinggal, zikir, paling kurang zikir lah. Paling kurang. Bukan susah pun sebut. Dah. Tapi itu yang paling kuat lah. Okey, tu dia cerita Nana, Street Fighter. Street Fighter. Kata kelakar. Wa huwal aliyul azim. Macam itu. Dah macam MJ12. Dalam mimpi lah kan. Dalam mimpi anything can happen Betul. Okay you all, tolong support Misteri Jam 12 nak tengok semua cerita seram based on true story. Okay. Dan ada pula yang pasal sihir ni, kalau nak tengok sekarang ni kan, dia baru start 1 November kat Astroria, dia buat cerita sihir. Monday, Isnin sampai Khamis pukul 11 malam. Sihir itu, sihir ini, macam-macam sihir. Yes, and I believe memang macam-macam cara, sebab benda manusia lah. Yang paling jahat sebenarnya manusia. Manusia. Pasal tak tahulah, benda dah nampak banyak situasi yang menunjukkan benda yang boleh jadi mudarat, semuanya dihantar.
Yalah. Bukan yang kita ternampak kat sini, ternampak Manusia tak. lah yang Manusia yang buat jadi jahat. Terus saya I'm not berani ni bukan berani macam faham tak. Pasal kita tahu kita pun manusia. So it's just that sense, you know. Sure. So ada apa-apa soalan untuk Ustaz? Pada saya, saya suka zikir lah. So memang saya tahu yang Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi itu memang kuat. So ada tak macam ada tak lain-lain ayat pendinding yang boleh kuatkan lagi ruqyah kita, diri sendiri? Ada. Dia ada satu kisah ni daripada Syekh Wahid Salam Al-Bali. Beliau sendiri waktu itu dia pernah ruqyahkan, dia seorang ulama ruqyah tau. So ketika dia ruqyahkan seorang perempuan ni, perempuan tu kena rasuk. Kemudian dia bilang dengan jin ni suruh keluar. Jin ni dia bilang, aku tak akan keluar. Kalau aku keluar pun, aku akan masuk dalam badan kau dulu. So yang Syekh ni bilang apa? Silakan masuk. Bilang silakan masuk. Sekejap lagi jin tu nangis. Kira perempuan tu dia dalam perempuan tu nangis jin tu nangis. Tanya kenapa tak masuk? Aku dah cuba tapi aku tak boleh masuk. So dia tanya, apa amalan yang kamu lakukan? Dia bilang, aku selalu lakukan, selalu baca setelah solat subuh, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali after solat subuh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, betul, siapa sahaja yang baca zikir tadi tersebut, maka Allah akan jaga dia 1 hari 1 malam. Saya baca 11 kali je. Best tu baca 100 kali. So kalau macam after solat ke apa, you tak sempat sambil jalan nak pergi kerja, memang just zikir, make it as 100 at least. Okay, mungkin itulah saya amalkan zikir ni. So okay lah, alhamdulillah lah. So, benda tak dimasuk dalam badan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Saya amalkan, betul. Okay. Tapi I thought it's just macam zikir lah, macam zikir maknanya hadis ada daripada tajribat ataupun daripada tajribat eksperimen daripada ulama pun ada dia punya bukti dia. Lepas sujud terakhir selalu. Bagus. At least I would zikir tu 7 kali, lepas tu bangun. Hari-hari lah. Sambil jalan pun zikir. I think I'm very big on zikir because my parents are also like that. Bapak saya Bilal Masjid Hadijah sekarang. Alhamdulillah. Masya-Allah, very good. Jadi Bilal sekarang. Alhamdulillah. Saya suka, happy sangat. Alhamdulillah. Masya-Allah. Baru actually my dad dia kat Malaysia. Patutnya habis because pandemic balik sini kan, dia tak boleh masuk Malaysia. So dia tak bekerja lah. Dah setahun lebih tak bekerja. So baru-baru ni dah Masjid Hadijah ambil dia jadi Bilal. Saya macam happy sangat. Good. Mesti sedap kan sebab anak dah nyanyi sedap. Oh ya. Saya belajar daripada abang lah. Kan? Abang memang nyanyi sedap. Oh, masya-Allah. Saya memang nyanyi sedap. Okey Nana, terima kasih kerana sudi bersama kami. Sorry. Terima kasih jemput Nana. Okay, Kalau tak boring Ada something tak boring, banyak ilmu. Ketawa ada. Apa benda ni, masya-Allah. Nah, Ustaz. Satu bag. Apa ni? Pak, mulakan Ustaz. Oh, saya mulakan. Aduh, masya-Allah, pavlova. Saya mulakan. Aduh, ya Allah, rezeki murah. Okey, Murah kita mula rezeki dulu. all semua. Kita ada Amin. papadom. Bukan papadom. Ni apa? Pavlova. Papadom lain. Papadom apa? Pavlova. Papadom yang itu yang macam dikeropok. Keropok. Yang makan dengan biryani tu. Oh, itu papadom. lain. Itu. Ini apa? Pavlova. Pavlova. Daripada Pastry Touch. Oh, cantik Pavlova ni. Yes. Ya. Ni dia punya dia. Oh, bukan. Pastry Touch. But it's nice. And sedap. Memang saya sedap. suka saiz Pavlova macam ini. Pasal biasanya Pavlova orang buat cake besar-besar, cake size, and it's really hard to finish pasal sweet kan, manis. Macam ini best. Terima kasih lah banyak-banyak IG Pastry Touch. Tapi paste dia ada underscore. Kena ingat IG Pastry Touch. Terbalik nanti. Betul lah ni. Taklah Pavlova ni dia cuma krim di atas dan di bawah dia okey. Thank you. Masya-Allah. Okay, next kita ada The Needles and Co. Wah. Banyaknya present. Rasa macam saya yang birthday. Kan? Ni terbalik tau. Selalu orang kasih gini, kita pula kasih balik. Orang tak balik. Orang nak bikin show banyak-banyak kat sini. Diorang panggil kau datang. Dapat free gift.
Dah buka dalam tu apa? Okay, saya tengok sekejap The Needles and Co. Apa ni kat dalam? Apa ni? Sekejap Oh, ada nama lagi. Happy Potion. Happy Potion. Dia macam tahu lah, dia macam tahu. Ada nama I lagi, Masya Allah. Nana Karya. Ni nak kena ambil gambar letak kat IG ni. Sekejap. Dia macam happy go lucky kan? Dia biar happy. Happy kan? Bidara. Entah. Happy kan? Kau bidara sekarang dah terpekik-pekik. Macam bau bidara. Masya Allah. Kau bidara sekarang dah terpekik-pekik. Saya Alhamdulillah. Nyanyi. Alhamdulillah. Pekik dia nyanyi. Oh, gitu lah. Keluar tanduk semua. Macam bau bidara lah. Sedap. Happy Potion. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Apa ni? The Needles and Co. The Needles. Kat situ pun ada macam-macam tau. Macam ada diorang buat untuk rambut, tuhan rambut, apa-apa problem. Ada aromaterapi yang lain semua. Untuk hijabi lah, especially is it? Semua untuk semua. Alhamdulillah. Okay, nanti saya akan check out The Needles and Co. IG. Yeah. Then by Zigzag Home Hustle. Wah, Masya Allah. Banyaknya present. Macam dapat birthday gitu. Sorry. Penyanyi dia kasih high pitch. Itu C major. Wait. Jangan pakai. Jangan pakai. Sikit je tadi. Okay, Zigzag. Dia punya zigzag style lah. ZYQ, ZAQ. Designs. Bukan designs lah. Designs. Designs. Z with a Z. Apa benda ni sekejap Lambat. Sorry Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Ni boleh tampal kat mana ni? Oh, 3M. Kat kereta ke? Kat kereta. Kat kereta? Orang buat decal, you buat kat kereta. Lain daripada lain. Idea. Oh, gila je. Ni cantik. Color purple. Tak, hitam. Luar rumah ke? Ini nice 3M sama Ya. Letak kat pintu. InsyaAllah. Terima kasih Zigzag Designs. InsyaAllah murah rezeki all. Amin. Okay, next. Dan daripada Next. Oh, I minat sangat Kak Diana Halik. Oh my god. Ni tudung kau ni. Oh my gosh. Masya Allah. Kak Diana, thank you so much. Oh, dapat tudung. Aku tak tahu macam mana nak pakai tudung ni. Tapi, I will find a way and wear it, Kak Diana. I really like her material. Dia punya material very comfy. Yeah. Okay, terima kasih Terima kasih, Kak Datin Diana kerana sudi sponsor. Kalau you all nak beli tudung untuk present untuk sesiapa, mak ke sesiapa, boleh ke Diana Halik.com. Yes. IG pun. Diana Halik.com. Yes. I follow her. Ni daripada Dulang by Indra. Dulang by Indra. Kek kukus buah tak silap Alah, Kan? buat ayah. Kek kukus buah, betul. No, dia punya ribbon dah macam Tiffany punya style. Kan? Kelas kan? Kelas. So bagi you all, kalau nak dapatkan 10% diskaun, anda jangan lupa gunakan kod Dulang Puaka. Style. Minimum pembelanjaan $40 ke atas. Baru gunakan kod Dulang Puaka dapatkan 10% diskaun. IG dia @Dulang by Indra. Yes. Wedding anyway. Oh, ada gambar dia. Boleh. Siap dengan Untuk blusher. buat dulang. Untuk buat dulang tu. Untuk buat dulang hantaran semua dia boleh buat kan? Oh, okay. Yeah. Style lah Kak dia, I like. Kan? Caricature. Self-portrait, caricature tapi ada blush. Kartun. Cute. Thank you very much, Dulang Indra. Terima kasih banyak-banyak. Apa ni? Oh, Next ni Yanis Cookies. Ni apa? Canberry seminggu Cadbury ni dia oatmeal. makan dessert. Seminggunya dessert. Pavlova, kek buah, chocolate chip cookie, Yanis cookies. So crunchy, you'll never get enough. Can I say? So crunchy, you'll never get enough. Dan ni daripada Delish Bakes SG. Sabar. Pening Ustaz. Okay. Alright. Misal itu kalau buat rukyah pening. Faham je lah Kalau macam gini pening, faham je lah Jadi cerita kakak lah. Okay. Thank you Yanis Cookies. Jangan lupa follow IG and Facebook. Yanis Cookies. Okay. Next ada Budin's Bamboo. Bumbu. Bamboo tadi.
Buddhist bumbu. Bumbu. Yeah, belado. Belado. Yeah. Belado. Keep. Belado apa ni? Hijau ke merah? Ada merah. Merah. Is it merah? Ya, tengok packaging lah. Masya Allah. Itu daripada delishbakes.sg. Diorang ada apa ni, balado merah, ada bumbu sambal hijau. So kalau you nak macam nak rasa-rasa ni semua kan, boleh ke IG mereka. Oh, senang lah kira, tak payah And nak I- ni kan. Siap. Straight And away. I think, like, can I just say this? Boleh. And I think Say. this packaging is good rather than those glass. Sambal-sambal paste. Kan Yeah. sekarang kita nampak banyak yang dalam Glass. glass, jar. Bottle. jar. I think be friendly to the earth, please. I think this is nice, more practical packaging. Yes. And no artificial flavoring, bagus. Lado, alhamdulillah. Terima kasih Budins Bumbu. Nanti kalau saya masak, saya buat video InsyaAllah. InsyaAllah. Bukan janji tak? InsyaAllah. Terima kasih Oh, banyak ni present. Ada lagi? Ada Masya Allah. Vibes Galaxy, friendly to the earth. And Ni barang yang saya suka. Macam ini. Friendly. Earth friendly. Sekejap Vibes Galaxy. Apa benda ni? Sekejap. Aku nak ketawa. Friendly to the earth. Masya Allah. Sekejap. From the Milky Way. Wah. Please remember to Ni tak friendly. Kenapa? Apalah korang ketawa. Ini macam kalau on, lepas tu bintang-bintang, feeling-feeling kan? Habis Bintang-bintang. Ustaz ni boleh tahan Boleh tahan Betul lah. Betul lah. Kita pun kena tahan. Itu daripada Vibes Galaxy SG. Allahu Akbar. Kalau macam nak hadiahkan kepada macam anak-anak newborn ke apa, memang best. Jangan cakap newborn. Orang tua pun boleh. Starry Relax. sky, projector light. Wah, boleh nampak bintang dan bulan. Imagine you bagi baring dengan suami you kat atas katil. Sekali ada bulan bintang kat atas. Cuba nyanyi sikit lah. Bulan bintang. Malam bulan di agak. Nak juga. Okay. Ketawa. Sorry Baru ketawa aku jumpa macam mana. Okay. Terima kasih lah banyak-banyak Vibes Galaxy. Nak sangat benda ni. InsyaAllah. Okay ni. Ada lagi? Ada. Ini daripada Kiss and Cream. Box dessert. Ni ada sos dia. Jam ke apa mungkin. So one of it you can tabur-tabur makan ataupun dip. Oh, what? Ni blueberry ni. Mungkin, Blueberry. By Kiss and Cream. Wah, nama sekarang fancy-fancy. Kan? Tadi semua ZZ, ni QQ. Ya. Dessert boleh buka tak? Boleh. Tengok apa Tengok. Dessert box. Kiss.cream. Q. Oh. Sorry. Do you get that camera? Sorry. Best ni. Macam, like I said, ni boleh last seminggu lebih ni. Tapi dia tak nak tunjuk tau. Oh. Sorry. Orang nak tengok apa yang nak kan tu. Nampak? Nampak. Atas sikit. Masya Allah. Aku tengok je macam telan Kan? Leo, you know. Itulah. Tapi Alhamdulillah dah makanan-makanan sebegini ni Kita tak dapat. Bedek. Kita tak dapat rasa. Nak rasa ke? Silalah. Kita order. Kita order. Kita support. Masya Allah. Kita pun nak support juga. Ya. Bagi balik pada kita. Bodoh siku. Subhanallah. Gurau. I cannot stop looking at this. Stop lah. Got more to come. Oh, okay. Nak tahu apa ni. Tapi dapat nanti saya tengok you punya IG. It looks very nice. Okay, Dessert so box dessert by Kiss and Cream. box. Memang best untuk kalau kasih apa tu macam present senang. Sedap ni. Bau dia. Allah. Oh, kalau birthday ni semua. Ada lagi? Ada lagi. Itu daripada Baby NR Bakes. Yes. Tadi yang saya tunjukkan tu yang tarts tu semua. Oh, saya dah makan tadi. Sedap. Itu dia. Baby NR Bakes. Tadi saya dah makan. Sedap. Sekejap. Nak buka ke? Macam saya pun nak buka. Dia dah scotch tape tu. Okay, saya buka lah. Kalau siapa nak tahu macam mana tarts tu, nanti pergi ke IG Oh, Nana. tak payah buka Buka lah. Dia dah buka baru cakap. Oh, bukan. Ya, kata nak buka. Tunjuk sekali. Boleh. Baby NR Bakes. Mari kita tengok. Lemak.
terpusing. Terpusing Mungkin dia nak lari lah. Terbalik. Dan orang nak makan. Tapi Lari, dia nak makan, lari. tapi cantik. Kan? Masya Allah, murah rezeki kalian semua. Terima kasih Baby NRB. Terima kasih banyak-banyak Baby Arabic. InsyaAllah ni. Dan satu lagi ini daripada Norehan Sahab, balik ni. produk AG Sera. Masya Allah, banyaknya barang. Itu semua harga dalam beratus lebih dalaman semua. Masya Allah. So dia barang-barang nutrition macam suplemen. Ada yang mengatakan bila makan ni macam sakit buah pinggang, buah pinggang, macam stroke, jantung semua baik, alhamdulillah. Semakin pulih. Ya. Oh ya, kira ada health punya Yep. Kalau siapa nak tahu lebih lanjut mengenai suplemen ni kan, boleh ke IG mereka macam-macam. di AG Aku akan semua sekejap. Nutrition Singapore _official. Oh, this one. Kan? Pomegranate. Pomegranate bagus Looks tak nice. nak makan. Yes, makisa. Nampak tu. Kan? Nasi dengan orange. Ni mesti Vitamin sedap. C. Tak sabar nak try benda-benda ni semua. Ni apa ni? Yang kat luar tu zaman-zaman COVID ni sekarang ni, kalau boleh jangan lepaskan vitamin C. Makan yes. tiap-tiap hari. Great. Right. Ini macam suplemen juga. Everything Tu is tak silap ada supplement. 8 ramuan kat dalam. 8 ke 7 ramuan. 8. yang 8. hebat-hebat. Oh, ada 2. Ni broccoli. Ni best ni. Ini melawaskan perut anda. Barang baik ni. Kan? Ya. Kalau siapa nak cuba barang baik ni, boleh ke haji diorang lah nanti. Yes. AG Alhamdulillah. Nutrition. Terima kasih banyak-banyak Nutrition. AG Nutrition Transforming People. Terima kasih lah banyak. Ya Allah, murah rezeki korang semua. InsyaAllah. Okey, lagi. Ada. Ni daripada saya. Ustaz ni birthday bagi present. Ya kan? Macam mana nak bagi Ustaz present ni? Tak apalah, nanti post sajalah. Ini memang saya suka. Apa ni? Macam mana nak bagi Ustaz present ni? Tak apa, nanti post saja. Post saja. Jangan nak cuba-cuba tak dengar. Macam mana? Gitu-gitu. Tak payah. Allahu Akbar. Selang 4 hari, post kat saya. Saya punya birthday pula. Oh, betul. Okey. You punya tu. Nanti episod. Jangan. Okey, lepas tu. Tak boleh Tahu cakap. takut. Jangan. Ini. Masya Apa Allah. ini? Boleh buka? Silakan. Saya buka. Saya memang suka produk macam ni. Tahu kan? Ini tahu. Nampak je dah tahu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Ini belum nak buka susah. Kejap. Baca tu lah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Jangan tiup. InsyaAllah tak buka lagi. Dah terbuka. Ada. Aduh, ya Allah. Okey, kalau siapa nak dapatkan barangan ini, boleh ke At-Tafsir Ni important ni. SG. Saya rasa kan setiap rumah harus ada Ya. benda-benda macam ini. Kalau actually yalah, saya selalu bakar ud kat Bakar rumah. ud, yes, good. Setiap selepas maghrib kalau boleh, kalau ada rumah ataupun kurang-kurangnya seminggu sekali 2 kali mesti nak Kalau ada. tak ada rumah, Kalau tak ada rumah, habis cik tadi kalau Tak ada rumah bakar ud. kalau tak ada rumah. kalau tak ada di rumah. Tapi betul lah, benda-benda macam ini important sebenarnya. Memang perlu. Ya, betul. Sebab bukan setakat cuaca je. Kita tak tahu kita dikelilingi oleh siapa. nasi-nasi apalah kita Kalau tak tahu. kita rajin beli diffuser wangi-wangi, apa salahnya kita beli benda ni? Actually bidara is very nice. Boleh buka tak? Macam tak sabar saya nak buka. Boleh ya? Kalau boleh pun kat Saya rumah suka tu bidara. boleh Dia belilah spearmint pokok punya bidara. flavor. Spearmint sama, Masya Allah. Right. Sedapnya. Masa Terima selalu kalau kasih lah benda baru saya Ustaz. kasih saya kan? Happy birthday to me. No, kalau benda baru saya selalu kasih saya untuk test. Kenapa Ya, tak ada? normally. Is it? Lepas ini dia terus, kita ada idea terus buat dulu lah. Okey. Tak apa. Oh, untuk ni Untuk apa? Untuk apa yang tadi kasar sesama? Bukan, ni pakai Tak, semua untuk- ada kat jadi- belakang tu. Dia punya ni. Oh, ya Allah. So, all Jadi kalau the- siapa Kena nangis baca. ke gangguan ke apa, before kerja ke apa nak keluar nak pakai-pakai gitu. Kalau pening ke apa, macam biasa tak semestinya pasal gangguan. Oh, okay, Normal okay. nak tidur ke nak apa pun boleh pakai. It's But the smell is very Good, essential. therapeutic. Yeah, very all essential all. So kalau macam ada yang baby yang termakan ke apa, no problem. I suka. Terima kasih lah banyak-banyak. nak. Tak boleh lah. COVID. Kena jaga. Saya tunggu je lah.
Ni yang last kali is daripada puaka. Terima kasih Dia pun banyak-banyak. back dah bawa balik. Alas meja. Alas. Alhamdulillah. Terima kasih lah banyak-banyak. Jadi bolehlah saya bawa balik pada. Terima kasih puaka. Masuk kat dalam. Pakai untuk pergi pasar. Puasa Pergi pasar. Okay. Kan? YouTube. Nak pergi pasar. youtube.com Susut TVC. Susut. Kau tahu? Susu TVC. Nah, bukan susut. Bukan susut lah. Okey. Susu TVC. Okey. Yeah. Best ni. Bawa beg macam ni. Asal. Dan satu lagi ni daripada Malayan Council dan The Fortune Cookie. Last tak lagi. Ada lagi. Last pun tak ada lagi. Ni bolehlah pergi dengan siapa makan kat Malayan Council, ada gift voucher. Masya Allah. Banyak ni. Alhamdulillah. Terima kasih Hafiz. Masya Allah. Masya Allah. Dan Boleh saya tunjuk? Boleh. Terima kasih sangat-sangat TMC. Saya memang selalu juga pergi sana. Saya nak pakai ni untuk makan tomahawk stick. Tomahawk. Diorang punya tomahawk best. Eagle. Is it? Dia Tomahawk ke Tomahawk? Tomahawk stick. Diorangnya tomahawk stick dahsyat weh. Okey Naman. Boleh. Kita tomorrow kita makan tomahawk. And no minimum Tomorrow. spending lagi, Masya Allah. Okey, itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua sponsor-sponsor kita yang di luar sana. Kalau ingin mencuba barang-barang ni, boleh sila ke IG mereka. Boleh hadiahkan kepada sesiapa kalau tak ada macam idea kan. Okey. Dan sekali lagi terima kasih kepada Nana kerana Sama-sama. Terima kasih pada awak. Terima kasih Suzairi. Saya macam tak percaya dapat banyaklah hadiah, Masya-Allah. Masya-Allah. Birthday kita gitu-gitu. Birthday Man. Semoga Allah murahkan rezeki kalian semua. Amin. Amin. Sebab apa tau? Memandangkan lagi 2 hari ni Ustaz ni birthday kan. Kan tadi dia cakap kan 2 hari Ustaz ni birthday kan. Ustaz nak mesti tengok kesian. Adalah untuk Ustaz jugalah. Ustaz mana? Allah selamatkan kamu. Mana prank-prank? Nah. Terima kasih. Murah rezeki. Alhamdulillah. Saya tak ada ke? Thank you. Tak apa. Saya suka memberi. Amin. Saya tak memberi pun. Saya suka menyampaikan. Saya tak apa-apa nak beri. Saya suka menyampaikan. Thank you very much. Thank you. Ya. Pun sama daripada Dulang, Bayi Indra and Baby NR Bakes. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Okey, itu saja. Ustaz ada kata akhir. Apa nak cakap? Kita punya Banyak plan, pasal tadi banyak sekali. Kita tengok daripada kepribadian Hajah. Itu adalah sesuatu yang Masya Allah bagus sebetulnya. Maknanya ada yang keberanian dan susah nak cari orang seperti ini sebetulnya. Nak cari orang yang berani. Tapi itulah hakikatnya. Kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, kita perlu berani dan kita kena terus tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu tambahkan lagi kita punya zikir harian, tambahkan lagi kita punya solat, kita membaca Al-Quran. Agar apa? Agar Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dan kita selalu mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diredai oleh Allah, bila kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada sesiapa pun, tak ada seorang makhluk pun, tak ada orang yang nak hasad kedengki yang dapat ganggu kita ataupun sihir kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi first apa? Ada kaitan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih semua kerana sudi bersama puaka. Kita agaknya terlebih overtime kita hari ni. Ingat apa-apa pun, perbaiki diri anda, perbaiki hati anda untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kita jumpa minggu hadapan di puaka. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Salam. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.